konteks Parlimen Belia Malaysia. Kerana hakikatnya calon-calon tidak mengenali sebelum diperkenalkan hampir semua calon yang bertanding dalam Parlimen Belia. Maka hakikatnya idea yang dibawa oleh setiap calon itulah yang perlu diketengahkan dan diperdebatkan. Hakikatnya kalau kita tanya semua calon yang bertanding dalam Parlimen Belia Malaysia, apa tujuan anda bertanding? Ingin mewakili suara belia, ingin membawa perubahan kepada belia. Kita boleh katakan semua berkongsi satu idea yang sama. Namun untuk kita membezakan yang manakah calon atau yang manakah gabungan-gabungan calon yang perlu dipilih sebagai wakil mereka dalam Parlimen Belia Malaysia, maka hakikatnya idea dan fokus dan agenda yang perlu diperdebatkan. Kalau kita tidak perdebatkan agenda dan idea antara kedua-dua atau antara calon atau gabungan-gabungan yang bertanding, kita tidak dapat menilai mana berat dan ringannya idea-idea yang dibawa oleh calon dan gabungan-gabungan tertentu. Jadi saya merasakan, saya ucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, termasuklah kepada Kementerian Belia dan Sukan dan Sekretariat yang sudi untuk kita sama-sama melakukan satu sesi pada petang ini untuk kita berdebat secara penuh mahabbah, penuh rasa keterbukaan dan penuh rasa saling menghormati antara satu sama lain. Baiklah, Tuan Speaker dan juga hadirin hadirat sekalian, kita berbalik kepada topik asas pada petang ini, iaitu ke mana hala tuju dan relevansi Parlimen Belia Malaysia. Pertamanya saya ingin memetik satu kupasan yang dibawa oleh salah seorang mantan ahli parlimen yang juga merupakan satu tokoh dalam parti barisan dalam Pakatan Barisan Nasional yang sangat saya kira sangat dekat dengan orang muda, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah. Dalam satu buku yang ditulisnya iaitu Politik Baru. Politik Baru ini diceritakan oleh Datuk Saifuddin Abdullah bagaimana politik baru ni harus untuk mengetengahkan daripada asalnya satu pihak yang menentukan polisi atau ketentuan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, harus diadakan tambahan dua lagi entiti untuk bersama dalam prospek pembangunan negara. Iaitu yang kedua, kita yakin bahawa pihak kerajaan tidak dapat melakukan segala-galanya untuk memastikan pembangunan negara. Maka perlu hadir entiti kedua untuk membantu, terutamanya dalam aspek sosioekonomi, iaitu pihak perniagaan, bisnes, korporat punya aspek. Namun, sehebat mana pun kerjasama antara entiti kerajaan, iaitu pemerintah, bersama dengan entiti perniagaan, dia tidak mampu untuk melakukan segala-galanya. Dia perlu ada satu lagi entiti yang sangat penting. Inilah entiti yang dinamakan sebagai civil society ataupun masyarakat sivil, ataupun istilah lain digelar sebagai masyarakat madani. Entiti ketiga ini yang mana majoritinya adalah siapa? Majoritinya adalah belia. Dan kita ketahui bahawa bila mana kita mahu mengangkat sistem demokrasi dalam negara kita, yang merupakan satu entiti yang mengangkat negara kita dalam perspektif politik antarabangsa, kita tahu bahawa dalam konteks demokrasi, ia bukan hanya sekadar golongan-golongan masyarakat sivil ni hanya menjadi pengundi dalam pilihan raya. Kita tidak mahukan hanya peranan yang dimainkan oleh golongan masyarakat civil society, terutamanya golongan belia, hanya terhad kepada sebagai pemilih atau pengundi dalam pilihan raya, tapi kita mahukan juga golongan belia ini diangkat untuk menjadi istilah yang digunakan oleh Datuk Saifuddin Abdullah adalah rakan pembangunan. Bukan hanya sekadar penerima pembangunan. Kalau kita katakan penerima pembangunan, okey, kita ada banyak, contohnya kita ambil dalam konteks bajet 2015, kita ada banyak pelan transformasi belia yang diketengahkan oleh kerajaan untuk membawa perubahan pada belia. Namun kita tidak mahu belia ini hanya menjadi penerima pada pembangunan ini. Kita mahukan belia untuk menjadi teman dan rakan pembangunan bersama dengan entiti kerajaan dan juga entiti perniagaan. Maka rumusan bagi hujah saya ini adalah untuk saya katakan bahawa proses penubuhan Parlimen Belia Malaysia ini adalah satu, bagi saya, bagi pihak kami di Tara, adalah satu langkah yang cukup baik untuk mengetengahkan peranan belia untuk menjadi rakan kepada pembangunan bersama dengan pihak kerajaan. Cuma idea dan konteks yang ingin dibawa dalam Parlimen Belia Malaysia ini baik. Cuma dalam konteks teknikal pemilihan dan teknikal
kempen ataupun promosi itu harus dimuhasabah secara bersama, sama ada daripada pihak pengajur ataupun daripada pihak entiti golongan bawahan belia sendiri. Kita perlu muhasabah bersama. Adakah Parlimen Belia Malaysia ni, kalau saya tanya ramai rakan saya, ramai yang tidak tahu kewujudan Parlimen Belia Malaysia ini. Dan juga ramai tidak tahu peranan mereka. Mereka melihat bahawa Parlimen Belia Malaysia ni hanya sekadar tempat-tempat nak bual-bual, debat-debat. Kemudian, dan they are questioning us. Apa sebenarnya perubahan yang boleh dibawa oleh Parlimen Belia Malaysia? Kalau kerajaan memperuntukkan banyak bajet untuk program ini, namun perubahan ataupun kempen promosi program ini tidak diperluaskan secara sihat, maka kita perlu muhasabah secara bersama, perlu muhasabah secara kolektif. Adakah matlamat asas yang kita nak bawa untuk membawa negara kita setanding dengan negara-negara yang sudah lama mengangkat peranan belia ini? Adakah matlamat asas ini tercapai atau tidak? Perlu dimuhasabah bersama. Ya, mungkin ini tahun pertama banyak masalah, namun kita jadikan ini sebagai satu platform untuk muhasabah bersama. Baiklah, saya teruskan kepada sedikit perkenalan terhadap gabungan yang saya wakili, yang dinamakan sebagai Bitara. Bitara ini kalau kita dalam konteks bahasa, ia bermaksud satu tahap kecemerlangan yang tertinggi. Kalau nak kata tak ada yang lebih cemerlang atau lebih baik daripada Bitara. Bukan nak kata bahawa gabungan kami ini adalah the best ataupun the most perfect coalition. No. But kita, apa yang kami nak bawa, nama panjang bagi Bitara adalah Belia, Integriti, Trust, Aspirasi Rakyat. Bahawa agenda utama yang Bitara nak main, nak bawa, nak perjuangkan adalah agenda untuk mewujudkan atau membangunkan belia integriti. Because we know, kita tahu sekarang terutamanya dalam aspek intelektualisme, aspek idealisme, practical idealis ni. Ada persoalan yang saya tanya tentang idealis ni. Kita tahu belia memang dalam situasi sekarang, arus sekarang kita lihat banyak budaya intelektualisme, idealisme dan juga aktivisme, kesukarelawanan. Bila kata belia, bakti, sumbang bakti, kita sama-sama mempersoalkan dan muhasabah bersama. Adakah itu sahaja peranan atau adakah itu sahaja solusi kepada banyaknya permasalahan belia yang berlaku hari ini? Adakah kalau kita perjuangkan sekadar idealisme, intelektualisme dan juga agenda aktivisme semata-mata, adakah ia sudah cukup untuk merawat? Sebab saya ni background medik sikit, walaupun saya belum jadi doktor lagi, masih mahasiswa. InsyaAllah sikit masa lagi. Okey, sikit masa lagi. Adakah ia sudah cukup untuk merawat masalah yang berlaku? Kerana hakikatnya, bila mana kami dalam gabungan Anggo ini, kami berkongsi satu idea yang sama, bahawa asas ataupun punca utama masalah yang berlaku, yang mana saya yakin ia ada ubat dan penawarnya, adalah aspek integriti dan aspek pembangunan moral insan. Maka hakikatnya Bitara fokus perjuangan, di samping kita juga membawa agenda secara holistik, namun fokus kami adalah kami mahu mengintegrasikan antara intelektualisme, aktivisme dan juga integriti. Kita nak integrate all these aspects untuk kita bangunkan belia yang menjadi harapan kepada negara satu hari nanti. Jadi hakikatnya, dan poin yang kedua yang saya ingin tegaskan, Bitara adalah satu entiti non-partisan yang tidak membawa sebarang idea, sebarang parti-parti politik. Dan yang kedua, agenda perjuangan kami adalah kami ingin menguruskan pelbagai perbezaan daripada kalangan belia. Kita tahu sekarang belia ada banyak kecenderungan. Tak kisahlah kecenderungan parti politik, kecenderungan ideologi, ataupun kecenderungan. Susah sikit, maafkan saya. Yang biasa tu jadi nervous sikit. Jadi nervous kan. Lagi dengan saudara Farhan ni, senior yang agak lebih senior ni. Jadi kita nak menguruskan kepelbagaian ini, dan kita hakikatnya kita bukan nak wujudkan satu kesatuan. Kita kena sokong satu ideologi parti politik tertentu, atau kita kena jadi betul-betul atas pagar, tak boleh nak sokong mana-mana. Bukan tu yang kita nak perjuangkan. Tapi kita nak memperjuangkan satu sikap, satu entiti yang kita meraihkan kepelbagaian dalam ideologi dan apa fokus yang pada belia tertentu. Saya rasa cukup kot. Nanti mungkin Saudara Farhan akan tanya kepada saya lebih.
Saya ucapkan terima kasih dan kita insyaAllah kita akan berbicara lagi selepas ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.